ada tak yang akan hadir pada minggu depan ni? 27, 28, 29. Ada tak? Ada. Okey. Okay, saya share screen. Nampak bagi tahu? Nampak tak? Nampak, sir. Alright. Jadi hari ini saya terus beri kepada hybrid sikit lah dia punya penerangan dia. Saya akan cerita sikit lah penerangan dia. Kita ada hybrid yang dipanggil SP. Hybrid tu apa dia? Hybrid ialah mixing of different orbital. Dia mesti different orbital to form a new set of hybrid orbital. Dia macam tu. Jadi orbital S campur dengan orbital P, dia jadi SP. Dia ikut balik macam valence electron pair repulsion. SP ni yang linear. Kemudian kita ada SP2. Dia ikut balik. SP2 dah jadi trigonal. Trigonal, nampak clear tak? Nampak clear warna merah ni? Planar. Kemudian kita ada SP3. Ini dipanggil bentuk dia adalah tetrahedral lah yang asas dia. 5 basic shape tu. SP3D. Ini adalah trigonal by pyramidal. Dan last kali SP3D2 octahedral. Okey, dia macam tu nak. Dia ada 5 ni. Dan macam mana kita nak dapat ini, dia akan berasaskan Lewis structure. Sebab itu kamu perlu mahir menggunakan Lewis structure bila kita dah lukis. Kemudian kita bilang dia punya bonding pair, dia punya lone pair, total up. Kita tengok dia punya electron domain. Kemudian kita boleh ramal. Sama ada dia SP ke, SP2 ke, SP3 dan sebagainya. Okey. Jadi saya akan pergi terus kepada soalan nombor 4 tu. Kita terus jawab soalan nombor 4. For the following molecule, describe the hybridization process and draw the orbital overlapping of BH3. Kita tengok BH3 dan seterusnya lah. Okay. Oh, hilang dia punya pembaris dia. Tu ni. Alright. Okay, tak apa. Okay, BH3 Ni BH3. Hitam. BH3. Pertama sekali yang kamu kena buat ialah kamu kena lukis structure dia. Jadi ingat balik ni sebagai peringatan sajalah. Boron kamu kena tahu dia ada 3 valence electron. Hidrogen dia 1 kali 3. Total 6. Okay. Kemudian kita buat skeletal structure dia kan. B buat macam ni lah. H buat macam ni. Siap dah? Dia telah menggunakan ke-6 elektron. 246. Dan boron tersebut dia tak cukup 8. Sebab dia termasuk dalam golongan incomplete octet. Ingat balik. Ini adalah yang bebal. Geng yang bebal. Ingat bebal lah. Beryllium, boron, aluminium memungkinkan untuk mereka itu membentuk satu molekul ada covalent bond yang tak cukup 8 bila kita bilang. Dipanggil incomplete octet. Incomplete tak cukup 8 lah. Sama ada 2 ke, 4 ke, 6 ke, selalu 4 dengan 6 lah. Yang tak cukup tu 4 dengan 6. Okey. Datang lagi ni, sini. Saya tak nampak macam ni. Sudah datang beritahu. Apa tu?
Amirul Solihin. Okey. Kemudian bila kita dah siap ni, kita nak ramal lah. Bagaimana kita nak ramal? Kita akan bilang berapa dia punya bonding pair dia. Ni. Bonding pair dia ada 1 kat sini, 2 kat sini, 3. Dan tidak ada lone pair. Jadi dia ada 3 BP bonding pair. 0 lone pair. Jadi elektron domain dia ada 3 lah. Kalau 3, apakah hybrid dia? Oh, tadi lupa nak tulis kat sini. Sana, saya tulis kat sini. Okey. SP ni dia ada 2. Ada 2. Ada 2. Total bonding pair dengan lone pair lah, campur-campur semua 2. Yang ni ada 3. Ni ada 4. Ni ada 5. Yang kita nak bilang-bilang tadi dia 6. Last kali dia 6. Maksimum 6 saja. Maksimum 6 ikatan sahaja yang boleh ada lah. Jadi tadi kita bilang-bilang dapat 3 kan. Okey, yang ni hampa-hampa ni lah, SP2, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, linear trigonal planar tetrahedral trigonal bipyramidal octahedral, dan berapakah total elektron domain dia. Kalau total elektron domain dia 2, SP3, SP2 dan sebagainya. Jadi kat sini nampak ada 3 kan. Jadi kita ramal dan ramalanku benar belaka. Inilah SP2. Okay, kalau 3 SP2. Dia sesuai dengan ni. 3 ni, nampak 3 kan. S ada 1, P ada 2. Jadi 1 jemput 2, 3. Dia sesuai dengan macam tu. Macam SP ada 1 S, ada 1 P. Kalau kita total jadi 2 kan. Macam tu lah. Dan kalau SP2, kita tahu ini mesti trigonal planar. Mesti trigonal planar. Okey? Okey, sekarang kita nak lukis dah. Sebelum lukis, kita kena, sebab ini soalan ni dia minta describe. Describe, kita kena tulis dia punya valence electron of central atom. Kita lebih kepada central atom. Jadi kita tulislah BE ni. Okey, kita buat macam ni. Dan kita tahu, tulis ni ground state. GS ni ground state. Kita pun tulis beryllium pula, boron. Mana main beryllium pula. Okey. Okey, kita pun tulis boron at ground state. Boron at ground state, dia duduk pada period 2. Duduk period 2 dan dia ada 3 valence electron. Dia kumpulan 13 kan. Jadi kita buat kumpulan 13, dia mesti ada S dengan P. Dia period 2, jadi ini ialah 2S, ini ialah 2P. Tulis siap macam tu. This is ground state of boron. Dia ada 3, valence elektron dia ada 3. Dan kita akan isilah elektron tu mengikut akhbar tu kan. Isi 2 elektron dekat S. Setiap orbital maksimum boleh masuk 2 elektron saja. Ada satu lagi letak dekat P kat situ. Jadi macam tu. Alright. Kemudian kita akan merujuk balik kepada, kita akan merujuk semula kepada valence Lewis structure kat sini. Kalau kita tengok Lewis structure kat sini, tengok ni, saya akan buat bulat kat situ, yang warna merah itu ialah elektron yang dikongsi oleh boron. Makna dia, hidrogen ni dia ada, dia menyumbang 1 elektron kat sini. Hidrogen sumbang 1. Makna dia, boron ini dia perlu ada elektron yang tak berpasangan. Tapi kalau kita tengok ground state of boron, dia cuma ada 1 elektron yang tak berpasangan. Yang ni dah berpasangan. Nampak tak? Jadi kita kena buat sesuatu supaya boron ini menjadi ada 3 elektron tak berpasangan. Dan untuk buat yang sedemikian, ada satu lagi step.
State tersebut dipanggil excited state. Di boron ini adalah excited state. Apa pula excited state ni? Okay. Excited state ini ialah elektron yang ada yang berpasangan ini melompat. Dia excite kan dia lompat lah. Dia teruja. Dia excite kepada orbital 2p. Tadi dia duduk dekat 2s berpasangan, dia pun bercerai kan. Dia pun bercerai, dia teruja sangat, bercerai, dia pergi rumah lain, rumah yang kosong. Jadi sekarang ini akan jadi macam ni. 1, 2, 3. Ini 2s, ini 2p. Nampak tak? Barulah sekarang ni ada gaya. Barulah boron yang sekarang ini ada gaya sebab dia ada 3 elektron tak berpasangan. Sesuai dengan Lewis structure kat sini, iaitu boron perlu 3 elektron tak berpasangan, perlu menyediakan sedemikian, nanti dia nak berpasang dengan elektron yang disumbangkan oleh hidrogen. Ada faham? Setakat ni okey ke? Mirul. Mirul mana? Mirul Sofi. Lepas ni jangan lupa isi tu, EPP tu. Tinggal kamu seorang lagi. Mirul dengar tak? Cuba bagi respon sikit. Baik, Sir. Nanti borang masuk, saya dah bagi tu dekat apa? Dekat tu, tak tengok lah. Nanti hang tekan situ, isilah maklumat. Tinggal seorang lagi, orang lain semua dah isi dah. Okey? Okey, kita teruskan. Boleh Mirul? Boleh, Sir. Boleh tapi nanti saya nak check lepas ni. Sebab itulah berlakunya excited state. Kerana nak menyediakan, macam orang nak kahwin lah kan. Sebelum nak kahwin, daripada bujang nak kahwin, dia perlu menyediakan diri dia. Baca buku agama lah, baca buku. Lepas tu sebelum tu dia kena bertunang dulu. Kira macam excited state ni bertunang lah. Sampai peringkat hybrid, dah peringkat berkahwin. Nanti dia tak boleh terus, daripada bujang terus berkahwin. Tak boleh, kena bertunang dulu. Bertunang itu penyediaan diri untuk berkahwin. Okey. Dia nak jadi SP2 ni, belum jadi lagi, baru dia excited state. Excited state ini mesti sesuai kat sini ada 3 elektron tak berpasangan. Nanti kita akan lihat contoh yang lain, mesti. Sebab itu kamu kena mahir melukis Lewis structure yang betul. Kalau Lewis structure tak betul, ramalan kita terhadap hybrid orbital tak betul, semua akan jadi salah. Okey, bila dah jadi macam ni, sekarang kita nak buat dia punya hybrid. Okey, dia punya hybrid lah. Jadi saya akan tulis B kat sini. Ini hybrid. Hybrid apa? Hybrid dia mesti sp2, iaitu orbital S ni, 2s akan bergabung dengan 2p. 2p ni ada 3 tau. 2px, 2py, 2pz. Kan? Saya tak tulis ni 2px, 2py, 2pz. Jadi dia akan ambil 2px dengan 2py saja. 2pz dia tinggal. Dia tak mau, dia mau yang tu jelah. Okay. Tapi kan tak semestinya 2px, 2py tau. Sebab ini kan kebarangkalian. Maybe this is 2py dengan 2pz. Itu tak apalah. Jadi dia akan bergabung. Dia akan bergabung, tiga-tiga ni akan menjadi 3 kotak yang bercantum. Dan tinggallah satu kotak ini tertinggal. Bila dia bercantum, elektron dia masih lagi ada 3 yang single, dan ini sekarang adalah hybrid yang bernama sp2. Dan yang tertinggal ini kita panggil unhybrid orbital. Dia adalah 2p, tak tahulah 2p apa kan. Dia 2p lah. 2py ke 2px, 2pz kita tak tahu. Okay. Jadi kita dah settle. Dia mesti 3 ni tau. Bila kamu nak describe mesti ada 3 ni. Mesti ada ground state, mesti ada excited state, and then hybrid. Dia mesti ada hybrid. Mesti 3 macam ni. Okay. Kemudian barulah kita lukis yang hidrogen pula. Hidrogen jangan buat apa-apa. Hidrogen cukup sekadar
ground state of hydrogen. Dia tidak perlu excited state. Yang terminal kita akan buat macam tu. Jadi satu elektron je lah. Dia memang satu elektron. Memang dia satu saja. Dan nanti dia akan overlap dengan sp2 hybridized orbital of boron. Okey. Sekarang ni saya nak lukis lah. Saya nak lukis sp2 dan kita tahu sp2 adalah tetrahedral. Sudut dia 120. Jadi kalau boleh pakai pembaris ya. Siapa ada pembaris ni? Okey, cepat keluar pembaris. Sekejap pembaris tak mau keluar pula. Loh, kat sini tak mau keluar. Bukan ni. Okey, three object. Kat belah situ tadi dia keluar. Sekejap ya, saya nak buat. Kalau tak ada pembaris, saya akan lukis freehand lah. Kalau freehand memang huduh lah. Gerenti huduh. Okey, nak saya ambil keluar. Okey, nak ambil pembaris dia. Okey, ni ada pembaris. Saya akan buat dia 3D lah. 3D lah. Buat 3D pula. Bukan 3D apa. Saya akan buat dia. Okey, letak kat sini. Best lah benda ni kan. Okey, ni. Warna hitam. Okey lah warna hitam. Okey. Oh. Okey, ya lurus sungguh. Oh, betul lurus. Okey. Titik dia. Okey. Okey, ini garis yang lurus. Kemudian pada titik ni saya nak sudut dia. Oh, patut ambil yang sudut lah kan. Ambil sudut lah, cantik sikit. Sekejap lah. Syok gak ambil benda ni. 3D object. Yang sudut, yang ni kan Yang ini ke yang ni? Yang ni lah. Biar ni. Ini kita buang lah ni. Okey. Saya dah ada sudut ni. Ada besar lah nak pergi jalan. Allah. Weh, jalan lah kau. Jalan. Sekejap. Saya nak pergi jalan ni. Berjalan ni besar. Saya nak pergi berjalan ni. Allah. Orang tak mau berjalan pula. Allah, tak mau berjalan ke? Ya, ikut. Sama juga. Ni pangkal. Saya nak pergi berjalan. Mau berjalan pula tu. Okey, macam ni kat sini. Okey, saya nak bagi sudut dia 120. Wah, macam mana 120? Okey, nak pergi jalan. Okey, katakan kat sini. Macam mana pakai ni? Lupa. 120. Lebih kurang lah. Ni berapa sudut ni? 100. Ni 120. Okey, tu dia 120. Ni 120 kan? Wow, best lah pakai ni. Okey, jalan ni pula. Ikut sini pula, 120. 100. Mana 120 dah? 120.
Janjala itu mana 120 dah. 20. 20. Mana 120 dah? 60. 45 darjah tu. Lagi lambat, saya kena mahirkan yang dulu, nanti cepatlah sekarang ni melambatkan. Ni buat apa macam ni? Silap lah. Di sini kot. Tak tepat. Apa-apa. Okey, tak apa. Nanti tak apa. Saya mahirkan ni dulu, nanti saya guna sekarang ni. Cubaan yang tak menjadi. Okey. Jadi, lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Ni tak lurus lah. Okey, sekejap lagi lah saya belajar ya. Lebih kurang macam ni, kita nak dia sudut dia 120 macam tu. Ni tengah dia. Kemudian kita akan buat loop macam belon tu kan. Kita akan buat loop dia. Ni tengah dia. Okey, pertama loop dia macam ni. Okey. Lepas tu ni loop yang kat sini. Lepas tu ni yang kat sini. Inilah hybrid orbital sp2. Dia akan membentuk loop yang sudut dia 120. Okay. Ni sini ke sini 120. Saya cuba ukur-ukur tadi tapi saya tak mahir lagi. Nanti jadi pelik lah. Sekejap lagi saya akan cuba mahirkan guna benda-benda ni. Nanti bolehlah buat elok. Lepas tu kita padam lah dalam ni kan. Okay. Ini adalah loop untuk sp2. Sebab kamu kena hafal siap-siap. Kalau sp2 dia mesti apa? Okey, jangan balik. sp2 dia mesti sudut dia 120 dan kena tulis. Kat dalam ni kena tulis dia punya ni. Kena tulis ni. sp2 kena tulis ni. Dia akan ada 3 lah. Apa? Jadi apa lah dah ni. Okey. Okey. Dalam ni tulis sp2 macam tu. Okey, nampak tak dekat sini? Okey. Dekat sini nampak dia ada satu elektron duduk pada sp2. Sekarang ni kita ada 3 sp2. Setiap sp2 tu akan ada satu elektron. Kita letakkan di hujung kat sini. Ada kat sini satu, ada kat sini satu, ada kat sini satu. Ini sebenarnya ada 3 tau. Ada 3 sp2 yang bergabung. Dia ada 3 hybrid orbital yang bergabung. Semua nama dia sp2. sp2. Jadi 3 elektron ni dah settle. 3 elektron ni nampak ada 1 kat sini, 2 kat atas ni, ini kat sini. Okey. Kemudian hidrogen pula. Hidrogen kita tahu dia adalah spherical bentuk dia. S kan, S dia spherical. Jadi dia ada 1 elektron. Jadi dia akan overlap lah dengan hujung ni. Jadi saya lukis kat sini. Bentuk dia adalah macam ni kan. Macam tu. This is S orbital. Dia akan overlap kat situ. Dia akan overlap. Dan hidrogen ini membawa 1 elektron. Bila dia overlap, elektron tersebut akan berlawan demi spin dia. Tak sama. Okay. Tadi kita dah lukis elektron ni ke atas. Sekarang dia akan ke bawah. Macam tu. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. Kemudian kita kena labelkan pertindihan orbital ini, overlapping of orbital, dalam tu ada elektron, ini dinamakan sigma bond. Kita tulis ni sigma. Covalent bond dia ada 2, satu sigma bond, satu pi bond. Yang sigma bond ini adalah overlapping of orbital end to end dipanggil. End to end. Boleh ke? Setakat ni boleh ikut?
Halo, halo. Boleh, sir. Boleh. Okey. Kemudian kita kena explain. Okey, sekarang kita explain lah. Kita nak explain soalan ni dia panjang sikit. Kamu kena describe dia, kena lukis, lepas tu kena explain. Dan explain dia, nak explain simple saja. Kita tengok balik yang kat sini. Kat sini kita dapati dia ada 3. Nampak ada 3? sp2 tu ada 3 kan? 3 sp2 hybridized orbital of boron atom overlap. Kita cerita balik apa yang kamu dah lukis. End to end. Ni nama dia end to end ni. End to end, hujung ke hujung. End to end tu hujung ke hujung. With 3 kan, nampak 3 dah ni. S orbital of 3s orbital of 3 hydrogen atoms to form 3, banyak semua 3 sigma bond. 3 sigma bond. Siap. 3 sigma. Tulis sigma boleh, SIGMA pun boleh ataupun buat lambang boleh. Bond. Okey. Nanti semua yang kamu buat nanti untuk yang seterusnya semua kena buat macam ni. Semua kena buat macam ni. Buat Lewis structure, ramal, tengok berapa dia punya elektron domain dia. Lepas tu tulis dia punya ni apa ni apa benda ni? Ni ground state, excited state apa semua ni. Lepas tu lukis, lepas tu explain. Semua macam tu. Okay, saya tambah lagi. Okay, yang ketiga, saya pergi kepada soalan TECL4 tu dulu. TECL4 ya. Kamu pukul berapa? Berarti 3. Boleh 2 contoh ya. Yang lain kamu kena buat sendiri tau. Memang tak sempat lah. TECL4. Okay. Beryllium ni dia duduk kat period 5 tau. Kamu boleh rujuk pada jadual berkala lah. Dan dia ada 6 valence elektron. Jadi PE ni dia ada 6 valence elektron. Cl kita tahu lah 7. 7 kali 4, 28. Jadi total 34. Okay, 34. Kemudian kita tulis skeletal structure. PE duduk tengah. And then Cl. Kamu kena mahir tau. Kena mahir untuk menulis structure ni. Bukan payah pun. Dia susah lah. Kan? Dia tak payah pun. Dia susah lah. Okay, dah buat macam ni. This is skeletal structure. Ingat saya bagi petua. Terminal mesti cukup 8. Jadi sekarang dia baru ada baru ada 2 elektron. Satu garis itu ialah 2 elektron kan. Tambah lagi ada 3 lone pair lah. Pada setiap Cl ni kena ada 3 lone pair. Okay, macam ni. Oh, ni dah ada siap. Okay. Kemudian kita darabkan lah. Sebab setiap terminal ada 8, jadi 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Tetapi elektron yang sepatutnya ada 34. Lagi 2 kita akan letak pada beryllium kat sini. Okay. Kita buat macam tu, selalu orang suka buat macam ni tau. Dia jadi macam Casper and Friend. Kan Casper and Friend kan macam ni. Jadi kan. Jadi macam Casper and Friend. Dan memang dia ada gaya-gaya Casper and Friend kalau kamu buat lone pair ni. Sebab dia lah unseen. Kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia unseen. Tapi dia ada. Dia macam Casper and Friend tu kan. Orang tak nampak dia. Tapi dia hantu baik lah. Okay. Casper. Apa tahu tak Casper and Friend ni? Kau tak tahu? Tahu tak? Halo?
Tahu tak ni? Casper and Friend. Ni kartun dulu-dulu. Sekarang pun ada ke kartun ni. Okay. Sebab lone pair ni kita tak nampak tau. Dia tidak memberikan rupa bentuk kepada struktur tersebut. Macam TeCl4 ni kan. Okay. Kemudian kita nak tahulah apa dia punya hybrid dia kan. Kita kena ramal tu dulu sebelum kita nak tulis semua tu tadi. Kita tengok bonding pair dia. Okay, bonding pair. Bonding pair ada 4 lah. 1, 2, 3, 4 kan. Okay, 4. Kemudian lone pair dia ada 1. Ni. Jadi, elektron domain. Ni dipanggil elektron domain ialah kita akan campur. Bonding pair, lone pair campur semua. Ada 5. Ingat tak? 5 tadi ialah sp3d. Apa kenapa? Tengok 5 sp3d. Tengok 2 sp. Tengok 6 sp3d tu. Tu maksimum. Jadi, dan ini kalau soalan minta lah. Tapi soalan ni tak minta pun. Kalau soalan minta, kita ramal menggunakan Vesper, apakah rupa bentuk dia? Ini adalah anak pertama bagi trigonal bipyramidal. Iaitu anak pertama dia adalah seesaw ataupun distorted tetrahedral. Okay? Tapi soalan tak tanya. Soalan nak benda lain. Okay. Kemudian kita ambil yang tengah ni, iaitu beryllium ni. Kita pun tulis. Dia punya ground state dia. Ground state. Okay. Tadi saya dah beritahu. dia duduk pada period 5. Dan dia adalah group 16. Dia di bawah oksigen. Oksigen atas kepala, bawah ada sulfur kan. Turun sampai kat dia lah. Jadi kita akan buat dia punya saya lukis besar ni. Tak nampak lagi, tak tahulah. Ini 5S lah. Dia bukan 2S lah. Dan kalau kumpulan daripada 13 sampai ke 18, dia punya valence elektron dia mesti bermula dengan S. Dengan P, dia kena masuk sekali. Kenapa jadi 2 pula dah? 5 lah. Ni 5. Okey, ni 5P tau. Jangan silap lah. Dia ada 6 lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia macam tu. Jadi inilah dia punya apa ni, ground state of beryllium. Okay. Lepas tu kita kena rujuk balik kepada beryllium kat sini. Lewis structure. Kena rujuk. Kalau tidak, kamu tak tahu dia punya macam mana kita nak buat dia punya excited state dia. Okay, dia ada berapa elektron tak berpasangan? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 1 lone pair. Jadi kalau kita tengok sini, kita tengok yang ground state dia ada 2 elektron yang berpasangan. Dan ada cuma 2 elektron yang tak berpasangan. Okay. Makna dia, 1 elektron kat sini ni perlu melompat. Mesti excite. Ada apa ini? Tak ada apa pun. Sebenarnya ada. Sebenarnya okey. Selepas 5P ni dia ada 5D. Sebenarnya ada. Ada 5D tau. Kita kena bikin yang kosong. Hello. Faham kan? Boleh? Jangan. Inilah. Satu betul. Ada satu kumpulan tak ada. Boleh nanti yang letak dalam drive pula. Ataupun bagi kat aku tu boleh. Okey. Parah. Okey. Dah sambung Sebenarnya selepas 5P ni ada 5D. D kan dia ada 5 kotak.
Yang kosong lah. Sebenarnya dia macam tu. Start daripada period 3, 4, 5 sampai 6, dia sampai 7 lah kan kalau dalam period table tu. Semua akan ada d orbital. Walaupun elektronnya tak sampai kepada ni. Malahan untuk beryllium ni, dia bukan sahaja ada 5D, dia ada juga ada 5, lepas D ada F. Dia ada 5 sub shell dipanggil, okey. Pada 5, dia akan ada 5 sub shell. Elektron dia terisi sampai 5p sajalah. Ada lagi kan, lepas 5D ni ada lagi 5F. Lepas 5F ada lagi 5G. Kalau period 3, dia akan ada 3 subshell. Kalau period 3, dia ada 3S, 3P, lepas tu 3D. Okay, ada 3 lah. Kalau period 4 ada sampai 4 tau. Okay. Setakat ni boleh ke? Okay. Kemudian barulah kita akan buat beryllium yang excited state. Tadi dah kita tengok bahawa satu saja perlu melompat supaya dia sesuai. Ni satu ni akan lompat kat sini supaya nanti dia sesuai dengan ada 4 elektron yang tak berpasangan. Jadi macam ni. Setakat ni boleh faham ke? Halo. Takut jawab. Boleh, bagus. Okey, yang ni tetap berpasangan. Ni dah single. Nampak tak? Sekarang dah ada 4 tau yang tak berpasangan. Itulah tujuannya excited state. Ini bujang. Ini persediaan untuk berkahwin, kan, bertunang. Dan sekarang bila dia nak hybrid, beryllium hybrid. Ingat tadi, dia adalah sp3d. 1s, 3p, 1, 2, 3, and 1d. Jadi, dia akan bercantum, kotak dia akan menjadi 5. 1, 2, 3. Gitu. 5 lah. Okey, macam ni. 1, 2, 3, 4. Dan dia akan ada 4D yang kosong lah. Yang kita tak perlu pun kan. Yang kita perlukan ialah ini. sp3d. Macam tu. Okey. Dan jangan lupa juga untuk melukis klorin yang ground state. Yang terminal no problem, kita akan lukis yang ground state sahaja. Ingat klorin dia period 3. Jadi dan dia ialah kumpulan 17. Jadi dia adalah 3S dengan 3P. 1, 2. Dia penuh ni, dia tinggal 1 saja. Macam tu. Ya. Buat ke bawah sikit. Yang best bagian ni. Ada nampak? Nampak? Dan yang single inilah nanti, nampak single. Ada 1, 2, 3, 4. Single ini nanti akan overlap dengan klorin yang single. Klorin ada berapa? Ada 4. Jadi ada 4 atom of klorin yang akan overlap with sp3d hybrid orbital of beryllium. sp3d ada berapa? Ada 5. Ada 5. 2 dah berpasangan dan ada 4 yang tak berpasangan. Okey, sekarang saya nak lukis. Okey, dekat sebelah 45 lah. Memang boleh 2 ya contoh. Selebihnya buat sendiri ya. Okey, sekarang saya lukis. Saya dah tahu dah dia sp3d. Saya akan cuba memakai okey, harap-harap bolehlah lukis pakai pembaris dah lah. Lepas tu boleh pakai ni, tak reti sangat. Sudut-sudut dia ke pakai yang ni. Pakai ni lah. Okey, yang pertama saya akan lukis satu garisan yang lurus. Ini senang sajalah, lurus. Kat sini sikit.
Okey. Nurul tu? Nurul, mana dia pergi? Okey ni. Okey. Kenapa dia tak lurus ni? Okey, ni sebab satu garisan yang lurus. Macam tu. Kemudian bersudut. Kat sini lah katakan. Yang 120. Saya nampak yang 120. Daripada sini. Macam mana 120? Nampak 120. Tak apa, tak mesti pakai tangan je lah. Jadi saya akan pakai tangan je lah. Kat sini katakan. Jadi dia ada satu yang kita akan luruskan dia. Kemudian satu. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Okay. Saya buat dulu dia punya gambaran dia sebab nanti saya nak buat dia punya loop sendiri. Okay. Garis warna merah. Saya nak buat. Okay. Tak apa loop dia pun merah. Yang ni macam ni ada satu. Kena buat loop. Macam tu. Kena ada yang tegak kat atas tu. Okay. Okay, lebih kurang. Kemudian saya akan padamkan yang mana kecil sikit padamkan ni. Cepatlah kecilkan sikit. Okay. Okay, saya padam dalam ni. Padam bagi nampak pro sikit kan. Okay, padam dalam ni. Okay. Saya padam dah. Dah dapat bentuk tu. Bila dah dapat bentuk, saya akan label. Mesti label lah. Ke 5 ni, dia ada 5 SP2 kat dalam ni, SP3D tu. Kena label SP3D, 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 SP3D. Kena label. Kemudian ada satu yang double bond pula lone pair tu saya nak letak dekat sini katakan. Sini. Dan ini tidak akan ada overlapping. Yang lain single letak kat atas satu, sini satu, sini satu, sini satu. Okey, dah settle. Sekarang dia akan overlap dengan 3p orbital daripada klorin. Ni dia, daripada klorin. Dan kita kena ingat, klorin ini dia menggunakan 3p. 3p bentuk dia dumbbell. Dia mesti end to end. Makna dia mesti lurus lah. Okey, katakan macam ni. Macam ni. Okey. Ni dia punya elektron dia. Dah overlap. Ini menggunakan 3p. Macam tu. Dia mesti lurus. Kat bawah ni pun sama. Dah lurus. Ke bawah sikit. Tak mau gerak pula. Kenapa tak mau gerak ni? Dah, dia tak mau gerak. Okay, tak apalah. Dia tak mau bergerak. Okay, patut boleh gerak ni. Kenapa kau tak mau bergerak? Okay, mau dah. Okay, macam ni. This is 3p daripada klorin. Dekat sini, dia mesti ni. Bersudut macam tu. Macam tu. Okay, dia akan overlap. Katakan kat sini, dia punya center dia. Macam tu.
Okay, ni katakan center dekat sini, saya nak buat dia mesti macam tu. Nampak macam tu. Dia mesti bergaris lurus macam tu. Jangan buat dia bengkok-bengkok pula. Okay, jangan buat bengkok. Kalau bengkok salah. Itulah cara menulisnya. Ni pun 3p orbital lah. Ni ada elektron. Jangan lupa tuliskan dia punya elektron. Inilah sigma bond, sigma bond, sigma bond. Dia ada sigma bond. Dia ada 4 sigma bond. Alright. Kemudian kita nak explain ya. Okay, ini explanation dia. 4 sp3d hybridized orbital of beryllium atom overlap end to end with dengan siapa dia tu 4 orbital 4p orbital 4p orbital of chlorine atom 3p boleh buat 3p orbital of 4 chlorine atom. Wow. 2 form tak ada lagi. 4 sigma bond. Okay. Lepas tu tak ada ya. Lepas tu 1 sp3d hybridized orbital of beryllium is occupied with lone pair. Nampak dah terang semua dah. Kita dah terang dah ini membentuk sigma bond, lepas tu satu sp3 ni cuma ada lone pair. Jadi begitulah cara kita nak menjawab soalan nombor 4 ni. Nombor 4 ni banyak. Jadi saya nak kamu meneruskanlah. Ada C tu SeCl6, kemudian ada D. Yang paling sukar ialah bila ada double bond. Double bond dia side by side. Semi overlapping dia. Iaitu carbon dioxide itulah F tu. CO2. Jadi kamu buat ni, nanti kamu hantar dekat Telegram. Nanti saya akan sembang. Okay. Kalau ada masa minggu depan, saya akan sentuh sikit bab ni. Yang kamu tak faham lah. Yang kamu tak faham. Kemudian kita dah boleh masuk masuk apa? Intermolecular forces. Okay. Kita nak kena cepat ni. Bulan 12 abang nak exam dah ni. Ni bulan 11 nak masuk bulan 11 pun dah. Ada lagi bab 6, bab 7. Ni baru bab 4. Bab 5 lagi. Banyak lagi. Tak tahu sempat dan tak. Jadi sekian. Sekian dulu untuk kali ni. Amirul jangan lupa isi borang EPP ya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you.